Hai. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar yang ada di rumah? Apa khabar yang tengah bekerja? Apa khabar yang tengah bawa apa bawa Grab. Grab ni pula Okey, siapa kat sini yang dah ready Dr. Ju nak share pasal vaksin. Pasal vaksin. Kita tunggu lebih ramai lagi orang masuk, lebih ramai lagi orang ajak kawan-kawan yang lain supaya semua orang dapat manfaat daripada Dr. Ju punya live hari ini, insya-Allah. Okey, semua mana orang lain, mana dah ajak belum Tok Dene? Kawan-kawan yang tengah kerja tu, daripada membawang tu, baik dengar perkongsian Dr. Ju hari ini. Okey, apa cerita hari ni? Macam mana dengan kita punya nama COVID yang tak juga turun-turun, dah PKP, dah masuk dah nak masuk sebulan tapi belum turun-turun lagi. Apa nak buat? Semua orang takut, semua orang gementar nak keluar rumah. Macam Dr. Ju pun tak berani nak keluar rumah, duduk dekat bilik saja, work from home. Dan macam mana dengan nak balik kampung pun takut, nanti takut ibu ayah terinfek kat kita, sebab COVID ada di mana-mana. COVID ada depan you, COVID ada kiri you, COVID ada kanan you, COVID ada kat belakang you. Jadi macam mana kita nak buat sekarang? Semua orang pening, satu dunia gempar dengan COVID yang telah membunuh lebih daripada 1 juta orang. 1 juta orang ni ramai tu yang dah meninggal. Jadi dekat Malaysia saja tengok dekat 800 orang. COVID is real. COVID is real. COVID is betul-betul real. Ramai yang dah bagi dah cerita macam mana pengalaman diorang terkena COVID-19 ni, betapa seksanya kena COVID-19 Dia tak kisah yang nak mati tu tua muda, walaupun majoriti yang mati tu adalah orang yang berumur, tetapi ada juga yang muda kena, tapi majoriti muda survive. Sebelum teruk tu, sebelum dia survive tu, dia teruk jugalah. Macam baru-baru ni doktor, ada kawan-kawan doktor yang share, ada juga mentor Dr. Ju share betapa teruknya kena COVID-19. So semua orang sekarang nak tahu sama ada nak pergi vaksin ke tidak. Lagi-lagi bila kita nampak post-post dekat Facebook, dekat social media, orang yang ambil vaksin, dia kata dapat entah apa-apa simptom, ada macam-macam simptom. Jadi semua orang takut. Tapi padahal yang bagi post tu mungkin 1-2 orang, kita pun tak tahu siapa. Dan ada pula orang pula yang post yang menyatakan COVID ni merepek, COVID ni adalah konspirasi, COVID ni adalah virus buatan. Ada juga orang yang post, dia kata tak payah ambil vaksin. Vaksin ni untuk mengkayakan barat. Vaksin ni merepek. Biar kita semua kena COVID supaya kita dapat natural immunity. Jadi yang itu semua yang kita perlu tahu. Sama ada kita perlu pergi buat vaksin, perlu vaccinize diri kita ataupun tak perlu. Okey, sebelum Dr. Ju pergi pasal vaksin ni, sebenarnya sebelum kita pergi pasal vaksin ni, kita nak tahu dulu sebenarnya pasal COVID. Dr. Ju dah banyak kali cerita pasal COVID. Sekarang kita nak tahu apa sebenarnya vaksin. Sebelum kita ambil vaksin, sudah tentu kita kena tahu dulu. Untuk kita ambil satu benda, kita kena tahu apa dia benda tu. Apa dia vaksin? Adakah vaksin ni benda baru dalam dunia ni, ataupun vaksin ni memang dah selama ni ada dekat dunia ni? Apa dia sebenarnya vaccination? Vaccination, apa dia vaccination? Vaccination adalah satu benda yang simple, untuk yang kita simple, yang selamat, yang efektif, cara yang berkesan untuk
protect ataupun untuk menjaga manusia daripada terkena organisma ataupun penyakit yang bahaya. Jadi kalau kita tengok body kita, tubuh kita ada natural defense. Badan kita ada pertahanan secara semula jadi. Jadi bila kita dapat jangkitan kuman, badan kita akan melawan kuman secara semula jadi. Sistem tu dipanggil sistem imun. Jadi vaksin adalah satu cara untuk kita train ataupun kita ajar badan kita ataupun ajar imun sistem kita untuk mengeluarkan antibody. Macam mana badan kita melawan invader, macam mana badan kita melawan atau melawan benda-benda asing masuk dalam badan kita dengan cara our third liner. Maknanya kalau invader dah masuk dalam badan kita, maknanya kita punya first liner dah hancur, kita punya second liner dah hancur dan dia sekarang sudah berada dalam badan kita. Jadi dalam badan kita ada third liner iaitu sistem antibody. Jadi cara kita melawan yang terakhir untuk melawan invader ataupun musuh masuk dalam badan kita yang selalunya berupa virus ataupun bakteria adalah dengan cara badan kita mengeluarkan antibody untuk melawan invader tu ataupun musuh tu dengan secara semula jadi. Jadi vaksin adalah satu cara di mana kita membantu sistem imun kita, kita train sistem imun kita untuk mengeluarkan antibody, untuk produce antibody untuk melawan satu-satu penyakit. Okey. Ramai yang nak tahu juga sebenarnya vaksin tu apa? Vaksin tu sebenarnya apa? Jadi vaksin tu sebenarnya adalah yang masuk dalam badan kita selalunya sama ada virus ataupun bakteria yang kita nak badan kita keluarkan antibody. Jadi apa sebenarnya tu vaksin? Sebelum tu Dr. Judy nak tengok kenapa vaksin tu sangat-sangat penting. Sebab vaksin ini adalah satu cara yang selamat untuk menyelamatkan nyawa kita. Kalau you tengok macam mana sejarah keluarnya vaksin. Pada zaman dulu kita tengok ada black fever, kita tengok ada yang dipanggil smallpox. Ramai jutaan orang mati dekat dunia ni disebabkan oleh penyakit tu. Pada zaman dulu macam mana dia orang nak buat vaksin, dia orang tak tahu nak buat vaksin, dia tak tahu macam mana nak selamatkan orang-orang yang lain tu. Waktu tu vaksin tidak ada lagi. So waktu dipanggil black death, maknanya kematian gelap ada pada zaman dulu. Kita kalau kat Malaysia, kalau kita ingat, kita ada satu penyakit dipanggil smallpox. So waktu tu dia orang tengok ada orang yang selamat daripada penyakit tu, dia tengok dia takkan kena lagi. Jadi ada orang zaman dulu fikir, rupanya kalau kena penyakit tu tak kena lagi. Jadi waktu tu dia orang cari macam mana cara supaya tak kena virus tu. Jadi dia orang ambil virus tu, dia masukkan dalam badan dia sampai dia kena, lepas tu tengok dia imun. Dia imun kepada penyakit tu. That's why dengan adanya vaksin sekarang smallpox dah tak ada dekat dunia ni. Smallpox dah eradicate, dah tak ada dekat dunia ni. Sebab waktu tu kita dah satu dunia dah buat vaksin terhadap smallpox. Smallpox adalah satu penyakit yang sangat-sangat bahaya kalau kena satu badan dan banyak menyebabkan kematian. Sama juga dengan ada penyakit disebabkan oleh yang menyebabkan kematian dipanggil Black Death. Kalau you all Google, tengok betapa teruknya orang yang mati semua jadi hitam. Orang yang mati jadi hitam. Itu dipanggil kematian hitam, kematian gelap. Itu adalah sejarah di mana macam mana vaksin tu terhasil. Jadi orang zaman-zaman dahulu dia sacrifice diri dia dengan ambil virus daripada orang yang kena tu, letak kat badan dia. Lepas tu dia kena, lepas tu tengok dia dapat immunity, dapat imun terhadap penyakit tu. Tapi sekarang kita dah ada vaksin yang dah ready made, yang injekkan kat badan kita. Nanti Dr. Ju cerita apa sebenarnya dia vaksin. Okey.
dekat dalam dunia ni ada 20 jenis penyakit, sekurang-kurangnya 20 jenis penyakit yang sebenarnya kita boleh selamatkan dengan menggunakan vaksin. Dan vaksin ni telah menyelamatkan lebih daripada 3 juta manusia setiap tahun. Dr. Ju belum cakap pasal COVID-19 ni, kita cakap pasal vaksin keseluruhannya. Macam mana kita nak cakap pasal COVID-19 kalau you all sendiri tak faham apa dia vaksin? Okey. Jadi tiba-tiba thought block yang dinamakan brain fog. Okey, sebenarnya macam mana vaksin tadi bertindak? Dr. Ju dah cakap vaksin tadi bertindak adalah dengan cara dia membantu badan kita untuk keluarkan, untuk train badan kita untuk keluarkan antibody. Jadi kalau kita nak tahu macam mana sebenarnya, apa sebenarnya vaksin tu. Vaksin tu adalah sebenarnya, kalau dia ada beberapa benda lah. Satu je, dia akan letak bakteria dalam virus ataupun virus tu, komponen virus tu untuk dimasukkan dalam badan kita. Itu zaman dulu lah dia ambil virus tu dimasukkan dalam badan kita supaya dia kena virus, supaya badan kita melawan virus tu sendiri. Tetapi kita kena tahu dalam virus tu dia ada dinding virus, dia ada DNA dia ada RNA dia, itu semua adalah komponen-komponen dalam virus. So kita sekarang ni tak boleh nak ambil virus masukkan dalam badan kita. Itu adalah satu yang bahaya. Mungkin kita akan kena, immunity kita tak bagus, kita kalah dan kita akan kena virus tu. Jadi sekarang saintis telah buat macam-macam. Jadi virus tu ada yang live attenuated, maknanya ada yang virus yang dipengsan-pengsankan, yang dah pening-pening, yang tak aktif dimasukkan dalam badan kita, dan badan kita akan bertindak balas terhadap virus kita. Tetapi zaman dah moden sekarang, jadi saintis dah buat pembaharuan. Maknanya dalam DNA tu, dalam virus tu, dia ada komponen-komponen dalam virus tu. Dr. Ju dah cakap tadi, virus ada DNA. Dalam DNA tu ada yang kecil lagi nama RNA. Dalam DNA tu ada protein. Dalam DNA tu ada dinding-dindingnya. So, apa yang kita buat untuk zaman sekarang ni adalah virus tu, kita ambil komponennya sahaja. Komponen tu mungkin DNA dia, mungkin RNA dia, itu adalah komponen dalam virus atau protein virus tu. Jadi maknanya kita tak ambil virus tu, tetapi kita ambil DNA ataupun komponen DNA dalam virus tu. Jadi kita dah tak ambil virus tu. Okey, jadi dalam sekarang pula zaman dah moden, kita boleh juga macam DNA ni kita dah tahu rupa dia macam mana. Kalau kita dah tahu rupa DNA virus tu macam mana, contohnya virus COVID, rupa dia macam mana, kita boleh ambil buat komponen yang sama menyerupai virus tu. Maknanya komponen yang sama menyerupai virus tu. Bukan kita ambil virus banyak, ambil komponennya. Tak. Kita ambil komponen virus tadi, kita duplicate di makmal. Jadi, contohnya lah, ini Dr. Ju bagi contoh lah. Contohnya, kita ada orang. Kita ada manusia. Kita adalah manusia. Kalau macam mana kita nak menakut-nakutkan burung dekat sawah padi, kita letak orang-orang. Jadi itu orang-orang. Contohnya dekat bila ada orang-orang, kita semua lari, cabut lari. Sebab kita takut. Contohnya juga kadang-kadang kita bagi benda yang kononnya ori. Tapi bila kita bagi dekat orang tu, sebenarnya benda tu tak ori. Orang tu tak tahu pun benda tu ori ke tak ori. Maknanya orang dengan satu lagi is bionic. Maknanya satu lagi is robot. Kadang rupanya sama semua, kita tak boleh bezakan dia orang ataupun robot. Sama juga komponen virus ni, kita boleh ambil komponen dia.
komponen dia kita bawa kat makmal. Komponen tu mungkin RNA ataupun mungkin DNA virus tu ataupun protein virus tu, dan kita ambil benda tu dibawa ke makmal, kita buat, kita duplicate. Itu adalah satu teknologi yang sangat-sangat sangat-sangat hebat lah, yang kita sebagai manusia boleh buat. Jadi negara-negara yang maju dia orang boleh buat benda tu, dan Malaysia pun boleh buat sebenarnya. Jadi benda tu sebenarnya adalah bukan virus tu kita ambil, sebenarnya DNA virus tu kita ambil. Jadi bila ada DNA virus tu kita ambil masuk dalam badan kita, badan kita ingat itu adalah virus yang sebenar. Jadi badan kita akan bertindak balas untuk untuk keluarkan antibody untuk melawan DNA itu, sebab kita badan kita tak tahu sama ada itu betul-betul virus atau benda yang dia tahu benda tu benda asing. Jadi dia akan keluarkan antibody terhadap komponen virus tu. So dia boleh protein, dia boleh mRNA, dia boleh RNA. Okey, itu adalah apa dia vaksin. Jadi kalau kita ambil vaksin contohnya, dia ada live attenuated, dia ada virus bakteria betul kita ambil dan kita inaktifkan, dan banyak sekarang daripada vaksin ni adalah vaksin yang daripada komponen virus tersebut, bukannya kita ambil virus tersebut. Okey, jadi bila vaccination adalah untuk badan kita kenal virus tu, dan kenal virus tu, kemudian dia keluarkan antibody, dia kenal, dia lawan, dan dia ingat. Dia kenal, dia nampak, kenal, lawan, keluarkan antibody dan ingat. Itu yang paling penting. Maknanya dia lawan, dia nampak, dia lawan, dia ingat. Jadi bila dia ingat, bila lain kali datang je lagi virus yang sama ataupun protein yang sama, dia akan keluarkan antibody yang sama. Okey? Jadi maknanya badan kita secara semula jadi akan keluarkan antibody untuk melawan virus ataupun invader yang bakal akan datang. Okey, apakah dia pula yang dipanggil natural immunity? Natural immunity adalah macam Dr. Ju cakap tadi lah, maknanya you dapat penyakit tu, tak sengaja dapat, ataupun kalau zaman dulu-dulu dia orang masuk dalam badan kita, ataupun you tak sengaja dapat, ataupun you mungkin ambil vaksin, badan you dah kenal apa yang you ambil tadi, vaksin yang you ambil tadi, dah kenal virus tu apa, you akan dapat natural immunity. Natural immunity juga dipanggil sebagai herd immunity ataupun population immunity. Maknanya you dapat immunity tu, you dapat immune terhadap satu-satu virus. Herd immunity bukan bermakna you dapat penyakit tu. Kalau kita ambil vaksin, itu juga dipanggil herd immunity, HERD, herd immunity, atau juga dipanggil sebagai natural immunity ataupun dipanggil juga population immunity. Jadi sebab ada yang mempertikaikan kenapa tak bagi semua orang kena vaksin, kena virus, dibuat bagi semua orang kena virus COVID, so that semua orang keluarkan antibody secara semula jadi. So semua orang dapat immunity. Semua orang dapat immune kepada kepada virus COVID. Jadi kita kena tahu bahawa bukan semua orang immunity-nya bagus. Maknanya ramai antara kita yang immunity dirinya sangat teruk. Especially orang-orang yang tua. Orang yang ada masalah chronic kidney disease. Ada diabetes. Ada kidney disease. Ada mungkin ada autoimmune disease. Orang yang ada cancer, on chemo. Jadi orang, budak-budak kecil, baby, semua tu immunity dia tak kuat lagi. Kalau kita bergantung kepada herd immunity, kita kena
ramai yang akan mati. Kalau kita ambil vaksin, mungkin yang akan mati sikit sebab ramai orang sudah imun. Tapi kalau kita tak ambil, nak tunggu herd immunity, kita akan melibatkan jutaan orang mati dulu, barulah kita dah imun. Kita dah seluruh dunia imun kepada satu-satu penyakit tu. That's why vaksin adalah sangat important. Okey, vaksin ni selalunya kalau kita buat satu vaksin ni bukan senang saja. Dia kena melalui berbagai peringkat. Maknanya dia, bila kita nak buat satu vaksin tu, sebenarnya dia melalui beberapa peringkat. Jadi beberapa peringkat. Jadi peringkat pertama, dia akan cipta dulu vaksin tu. Contohnya dia akan ambil dulu DNA, contohnya DNA ataupun mRNA daripada virus tu. Dia copy dekat dalam makmal, dan mula-mula dia akan test dulu, cuba dulu pada haiwan. Lepas tu dia tengok dekat haiwan, dia masukkan dalam haiwan, dia masukkan vaksin tu dalam haiwan, dia tengok dalam haiwan, ada tak haiwan tu keluarkan antibody terhadap apa yang diinjekkan tadi. Contohnya kalau diinjekkan tu virus COVID, yang dia ambil DNA dia saja, bukan dia ambil virus tu masuk ke haiwan, tak. Dia ambil dia punya dia punya komponen virus tu dimasuk, dan dia dah dapat ciplak, dah dapat apa kita panggil duplicate, dah dapat ciplak DNA yang sama dengan virus tadi, dibawa masuk dalam makmal. Lepas tu diciplak banyak-banyak, lepas tu diinjek pada haiwan dulu. Diinjek pada haiwan. So dekat haiwan dia tengok sama ada haiwan tu keluarkan antibody ke tidak, haiwan tu mati ke tidak, haiwan tu demam ke tidak. Kalau ditengok dekat vaksin tu letak dekat haiwan, dia tengok haiwan tu keluarkan banyak antibody terhadap vaksin tadi, maka dia akan buat pula ujian fasa kedua. Fasa kedua dia akan letak kepada manusia. Mula-mula dia letak dekat 10 orang saja volunteer yang nak buat yang nak membantu dalam kajian tu. Contohnya untuk vaksin COVID, dia orang akan buat macam tu juga. So dia letak dekat 10 orang dahulu. Dah 10 orang dia cek sebenarnya vaksin tu dia akan letak, dia akan bagi sekali, lepas 2 minggu dia akan bagi lagi sekali. Maknanya bila you bagi sekali, badan you keluarkan antibody, tapi antibody tu sikit. So, bila dia letak lagi sekali, badan you akan keluarkan lebih banyak antibody. Itu sebenarnya kenapa vaksin ni selalu kita injek 2 kali. Ingat tak, kalau anak-anak kita kecil, kita injek, kalau BCG sekali saja. Hepatitis B injek 3 kali. Diphtheria, pertussis, polio kita bagi 3 kali. Jadi sebenarnya kita nak supaya badan kita keluarkan lagi. Maknanya kita beranak kita stimulate, kita rangsang badan kita untuk keluar. Sekali rangsang sikit je keluar. Rangsang lagi, keluar lagi banyak. Rangsang lagi, keluar lagi banyak. Itu sebabnya kita bagi vaksin, dia ada peringkat, dia ada banyak kali, bukan sekali. Okey. Jadi peringkat kedua dia akan letak pada manusia. 10 manusia yang volunteer sign nak terlibat dalam uji kaji tu. Dia tak apalah aku jadi guinea pig, tak apa, asalkan aku dapat menyelamatkan satu dunia. Ini contohlah. Jadi itu peringkat kedua. Bila dia tengok peringkat kedua, dia tengok okey, manusia orang tu tak ada side effect, sehat. Yang penting dia punya antibody terbentuk. Antibody terhadap virus tu terbentuk. Dia test antibody orang tu naik. Antibody terhadap virus COVID tu naik. Antibody dia naik. Okey, dia tengok 10 orang, dia tengok safe, selamat, orang semua sehat, orang semua dalam badan dia keluar antibody tu, baru dia pergi ke third phase, fasa ketiga. Fasa ketiga dia injek kepada 100 orang pula. 100 orang. Maknanya dia injek pada 100 orang, dia tengok
pula. Dalam 100 orang ni apa jadi? Dia ada dia punya ni lah, dia punya kriteria. Dia ada dia punya kriteria. Kriteria tu maknanya dia ada tengok kalau umur mesti sama. Lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Dia ambil kumpulan ni lelaki, kumpulan ni perempuan. Umur berapa dalam 100 tu. Dan dia selalunya, kalau yang peringkat kedua, dia ada juga yang dipanggil kontrol. Kontrol dia injek dengan placebo. Placebo tu maknanya air je ditipu. Maknanya yang satu dia injek vaksin betul, yang satu diinjek yang bukan, tak ada apa-apa dalam tu, air saja. Tapi selalunya orang yang diinjek tu tak tahu. Jadi dia tak tahu dia ambil vaksin ke, ambil yang vaksin sebenar ataupun dia air. Jadi daripada kajian tu dikaji pula. Macam mana? Keluar tak antibody? Keluar tak ni? Dia tengok yang tak ada apa-apa, keluar tak macam tu. Jadi bila dia dapat result yang bagus untuk untuk fasa ketiga, baru dia pergi ke fasa seterusnya, iaitu diinjek kepada 1000 orang. Juga ada dia punya control study juga. Macam itulah orang buat vaksin. Lepas tu itu bukan sahaja maknanya habis dekat situ. Dia kena dikontrol ataupun kajian tu kena disupport ataupun dikontrol ataupun diambil tahu oleh WHO, World Health Organization. World Health Organization adalah persatuan ataupun satu kesatuan yang menjaga kesihatan satu dunia. Jadi World Health Organization mesti ada dalam kajian tu. Dia mesti perhatian. Juga kajian tu mestilah ada di-approve ataupun diterima oleh organisasi-organisasi yang tidak berbayar. Sebab selalunya kajian ni yang buat adalah organisasi-organisasi yang mengeluarkan vaksin tu, yang dia akan dapat duit hasil daripada penjualan vaksin. Jadi WHO tak dapat apa-apa, dan organisasi-organisasi yang tak berbayar ni, NGO juga kena ada dalam pembinaan vaksin itu. Barulah vaksin tu boleh diterima dan boleh dipakai. Jadi dia ada dia ada kontrol yang sangat ketat daripada WHO untuk supaya vaksin yang dibina itu tidak bias, yang paling penting safety, maknanya tidak membagi bahaya kepada orang. Dan yang kedua, dia nak tengok sama ada dia berkesan ataupun tidak. Jadi maknanya benda tu bukan dibuat senang-senang sahaja. Kalau kita buat vaksin, mestilah benda tu benda yang betul-betul berkesan, tidak ada kesan samping dan ada manfaat untuk long term. Dan dia mestilah dipersetujui oleh badan-badan yang menjaga manusia sejagat, terutamanya WHO dan juga beberapa organisasi NGO di luar sana. Okey, itu adalah macam mana vaksin dibuat. Dan begitu juga dengan COVID vaksin. COVID vaksin yang setakat ini ada ramai yang mencipta COVID vaksin. Kalau you all Google, you tengok company yang besar seperti Pfizer, kemudian ada juga BioNTech, ada juga dari Pfizer daripada United States, BioNTech daripada Germany, ada juga daripada China, ada juga daripada Jepun, ada juga daripada India. Merata ada jadi Switzerland. Masing-masing mencuba waktu COVID ni, mencuba untuk buat vaksin ini. Jadi vaksin tu masing-masing buat kajian, dan kajian ni semua dipantau oleh WHO untuk menengok keberkesanannya pada pesakit. Dan didapat ada juga yang buat tu dia tidak di-approve oleh WHO. Ada abandon, maknanya dia orang tak approvekan vaksin tu sebab mungkin daripada kajiannya dia bahaya, dia menyebabkan ada kesan samping. Jadi macam-macam. Ada yang buat daripada RNA, ada yang buat daripada DNA, ada yang buat daripada protein.
protein virus tu. Maknanya dia ambil komponen-komponen masing-masing, buat kajian berbulan-bulan untuk test, untuk buat kajian untuk menentukan sama ada vaksin dia orang ni adalah bagus ataupun boleh diterima ataupun tidak. Okey. Itu adalah berkenaan dengan macam mana vaksin dihasilkan. Macam mana COVID vaksin dihasilkan. Jadi, yang datang ke Malaysia ini, kita pakai vaksin yang dibuat oleh Pfizer. Dan juga BioNTech. Jadi, kalau you tengok Pfizer dengan BioNTech ni, dia bergabung. Satu daripada US, satu daripada Germany. Dia bergabung buat sama-sama penyelidikan untuk menghasilkan vaksin yang berkesan. Jadi ini adalah satu company yang besar dekat dalam dunia. Dan kalau you tengok baru-baru Dr. Ju ada share tentang Fauci. Dr. Anthony Fauci, dia adalah salah seorang daripada doktor yang terkenal dekat dalam dunia yang dia adalah doktor, kata silap saya, Dr. G is doktor bahagian microbiology kot kata silap, dan dia adalah juga terlibat dalam pembikinan vaksin COVID. Jadi kalau you tengok dalam lecture dia cakap vaksin yang dibina oleh Pfizer dengan BioNTech ni telah dikaji pada 33 dan 44,000. Maknanya Pfizer buat 33,000 orang, dites pada 33,000 orang, dan BioNTech buat kepada 44,000 orang. Maknanya dia dah test kepada ramai orang dan dibagi masa untuk melalui tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan dah dibuktikan ianya efektif sehingga lebih daripada 90%. Jadi itu adalah yang diambil oleh Malaysia. Maknanya Malaysia ambil daripada Pfizer dan juga BioNTech. Jadi kalau you tengok Pfizer menggunakan mRNA, komponen daripada virus yang dipanggil mRNA untuk diciptakan vaksin tu. Jadi dalam vaksin ni selalunya cuma ada komponen virus, dia ada pelarut dan dia ada stabilizer. Dan dia ada untuk supaya benda tu tahan lama. Itu saja. Jadi maknanya dalam tu tak adalah protein, tak adalah apa benda-benda asing yang menyebabkan kita allergic. Selalunya kalau kita ambil vaksin, kita bukan allergic pada vaksin tu. Tapi selalunya ada reaction. Badan kita bertindak balas. Jadi vaksin ni sesuai untuk semua orang. You ada diabetik pun boleh. You ada masalah-masalah yang yang tua, orang tua, budak, orang muda, semua boleh ambil vaksin ni. Kecuali vaksin ni tidak boleh diambil orang yang low immunity kitanya. Contohnya orang yang ambil yang ada masalah low immunity, contohnya orang-orang yang ada kanser yang on ubat anti-kanser, kemoterapi, radioterapi, ataupun orang yang terlalu tua. Jadi ada orang-orang yang compromise macam ni, dia tak boleh ambil vaksin ni. Jadi kenapa kita kena ambil vaksin tu? Sebab kita yang ada immunity tinggi, kita yang patut protect diri kita supaya kita tak bagi supaya kita tak bagi penyakit tu pada orang-orang yang segelintir yang ada immunosuppressive, yang ada masalah dengan immunity dia. Dengan masalah immunity. Maknanya immunity dia memang orang ni memang tak ada immunity. Kalau you injekkan benda tu dalam badan dia, immunity tak terbentuk. Malah orang tu makin teruk. Sebab dia memang tak ada immunity, memang tak boleh nak lawan benda tu, memang tak boleh keluarkan antibody. Jadi orang-orang yang macam ni kita tak boleh ambil vaksin ni. Jadi orang yang mengandung pun boleh ambil vaksin ni. Orang yang tak ada tak ada immunity dia, tak suppress, dia boleh ambil. Budak pun boleh ambil, semua boleh ambil. Jadi yang tak boleh orang yang ada masalah immunity suppression, ataupun yang ada masalah immunity dia tak boleh melawan. Itu boleh tanya doktor you all sama ada you all boleh inject ke tidak. Tapi kalau you all ada diabetik, ada hypertension, ada gout, ada sakit jantung,
ataupun ada masalah autoimmune disease yang immunity you normal, you boleh inject vaksin itu. Kenapa kita kena ambil vaksin ni? Sebab vaksin ni telah dikaji dan orang kata vaksin ni terlalu cepat dikeluarkan. Ya, vaksin ni terlalu cepat. Taklah terlalu cepat. Sebab apa? Kenapa kita cakap vaksin ni walaupun dia cepat dikeluarkan tapi dia masih boleh diambil? Sebab kita dalam pandemik sekarang. Maknanya kita dalam pandemik. Bila kita berada dalam pandemik, maknanya orang dekat luar sana ramai yang kena virus ni. Jadi waktu itulah the best time untuk vaksin ni dikaji. Kalau untuk satu-satu penyakit yang jarang-jarang ada, orang jarang-jarang dapat, dia perlukan 7-8 tahun baru dapat nak buat vaksin ni. Sebab dekat luar sana, kita nak exposekan dengan penyakit tu tak boleh. Penyakit tu tak ada. Penyakit tu jarang-jarang ada. Macam mana dia nak exposekan orang nak tengok keberkesanan masalah ni, keberkesanan vaksin ni. Jadi the best time untuk test satu vaksin adalah di zaman pandemik ni. That's why kenapa vaksin COVID boleh dihasilkan dalam masa yang cepat dan ramai orang skeptikal. Dia kata ini mesti macam mana boleh vaksin dihasilkan cepat sangat? Ini mestilah nak duit saja. Sebenarnya tidak. Sebenarnya sebab kita sekarang berada dalam COVID-19 punya pandemik. Keliling kita orang ada virus. Keliling orang yang yang dijadikan guinea pig untuk diinjek vaksin tu berada dekat kalangan orang-orang yang ada masalah COVID. Jadi berapa lama COVID ni boleh berkesan? Jadi injek vaksin ni sebenarnya adalah 2 kali. First time, lepas tu 2 minggu kemudian dia lagi sekali. So kita nak boost kita punya askar dalam badan kita untuk keluar antibody untuk membunuh virus-virus untuk supaya badan kita boleh melawan virus COVID ni. Jadi berapa lama kita akan semua dapat herd immunity? Maknanya satu dunia ni boleh hilang daripada tak ada COVID ni. Sebenarnya bergantung. Dia bergantung kepada how effective is the vaccine. Sama ada vaksin tu berapa peratus dia boleh keluarkan. Kalau ikutkan company, dia kata boleh sampai 90% berkesan. Kemudian yang kedua, berapa ramai yang dah kita vaksinate. Kalau kita vaksinate, contohnya Malaysia, ada berapa juta? 30 juta penduduk. Mesti 80%, at least 80% divaksinkan. Divaksinkan. Diambil injection tu, barulah vaksin tu boleh boleh satu dunia di-eradicate. Satu dunia boleh dapat herd immunity. Maknanya ia mengambil masa dalam 8 bulan hingga 1 tahun juga untuk the whole world dapat herd immunity. Bukan sebulan, bukan 2 bulan. Sebab kita nak everybody divaksinkan dan everybody dapat herd immunity. Everybody dapat immunity tu secara semula jadi melalui vaksin tu sendiri. Bukan melalui dapat vaksin kita dapat herd immunity dan kita membunuh berjuta orang barulah satu dunia dapat imun kepada virus ni. Jadi itu adalah berkenaan dengan virus COVID-19. Jadi sekarang sama ada kita injek ataupun tidak. Ya, Dr. Ju kata, ya, kita semua kena injek vaksin COVID-19 tu. Hiraukan orang-orang yang cakap tunggu semua orang satu dunia dapat, biar kita dapat natural immunity. Itu adalah cakap orang yang tak tahu lah tak ada apa. Tapi sebenarnya benda tu adalah tidak benar. Adakah kita perlu mengorbankan lebih ramai lagi rakyat Malaysia dengan tidak ambil vaksin, dan kita mengorbankan orang-orang tua yang tak layak untuk ambil vaksin sebab imuniti dia terlalu rendah, badan dia tak boleh berlawan, ataupun kita ambil vaksin. Jadi kita semua kena berfikiran terbuka menerima benda ini. Kalau orang cakap tadi Dr. G tengok daripada Selamat Pagi Malaysia. Tajuknya juga pasal vaksin. Pasal orang kata benda ni konspirasi, virus tu dibuang. Dia kata kita akan ada kepala pada otak, patutnya kita fikirlah benda ni. Mana boleh manusia nak buat virus, kata Ustaz tu. Jadi maknanya benda ni adalah daripada Allah Ta'ala untuk kita
lebih lagi taat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tak perlulah nak mempertikaikan benda yang sudah berlaku. Yang paling penting sekarang kita jaga diri kita. Okey, ada juga soalan yang tanya, kalau kita dah ambil vaksin, adakah kita boleh lagi bagi efek kat orang lain? Sebab benda ni baru. Jadi kalau you ambil, badan you mungkin masih ada lagi virus tu, tapi badan you dah imun, badan you sendiri dah melawan, tapi badan you mungkin ada lagi virus dekat dalam badan you. So walaupun kita dah ambil vaksin, kita kena juga pakai mask, sebab mungkin mak bapak kita tak ambil vaksin, ataupun mungkin ada orang dekat luar sana yang ada immunocompromised tadi. So kita boleh menjaga kita. Mungkin ada orang yang belum ambil vaksin dekat luar sana sebab belum masanya. Sebab kita ambil dalam peringkat sekarang di Malaysia dah ada, dia orang dah buat inject di Malaysia ni dekat Sabah ke Sarawak. Dia orang dah mula inject kepada 3,000 orang. Itu adalah peringkat pertama dibuat dekat Malaysia. So dekat Singapura, majoriti dia orang dah juga divaksinkan. Dan Singapura juga menggunakan Pfizer dengan BioNTech. Jadi tak ada pun dekat Singapura ada orang yang report dan menggelupur-gelupur lah, pengsan ke mati ke, tak ada kan. Even Malaysian yang kerja di Singapura juga ramai yang sudah divaksinkan secara percuma. So vaksin ini adalah dibagi secara percuma oleh kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia dah keluarkan duit berbilion untuk beli vaksin ini. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya berterima kasih kepada kerajaan kita, dan patutnya ambillah, semua orang wajib ambil vaksin ini supaya Malaysia bebas daripada COVID-19. Okey. Rasanya itu saja yang Dr. Ju nak sampaikan, sebab dekat dalam dunia ni sebenarnya banyak company-company yang keluarkan vaksin ya. Contohnya ada Moderna, contohnya ada banyak lah sebenarnya. Kalau kita check dekat ni, dia ada banyak sangat. Dia ada company macam Pfizer, Moderna, ada Gamaleya, ada juga CanSino daripada China. Kemudian ada Johnson & Johnson juga buat vaksin ni. Ada juga Sinopharm, ada Sinovac, ada Sinopharm Wuhan. Maknanya daripada China pun ada berbagai company juga yang buat vaksin ni. Tapi Malaysia alhamdulillah kita ambil daripada Pfizer dan BioNTech. So it's the best, insya-Allah, yang banyak yang dah banyak kajian dan dah banyak dah melalui semua peringkat untuk buat vaksin tu. So kita tak perlulah nak mempertikaikan dan kita tak inject vaksin tu, dan kita bagi pula kuman tu, virus tu kepada orang lain. Okey, jadi Dr. Ju punya pesanan adalah hujung bulan ni insya-Allah kita semua akan dapat vaksin. Majoriti kita vaksin akan diedarkan berperingkat-peringkat. Jangan nak berebut, berperingkat-peringkat, dan kita semua ikutlah arahan kerajaan untuk ambil vaksin tu. Semua orang boleh ambil vaksin tu. InsyaAllah. Yang lain kita berdoa kat Allah Ta'ala. Kita minta Allah Ta'ala bantu kita. Ini adalah usaha. Jadi kalau kita nak pergi dekat hujan tak pakai payung, itu saja kita cari pasal, kita basah. Jadi kita kena berusaha sebaik mungkin. Kita percaya dengan usaha itu akan membawa kepada kejayaan. Jadi semoga Malaysia bebas dan satu dunia bebas daripada COVID-19. InsyaAllah tahun 2022 insyaAllah kita semua vaksin boleh eradicate seperti mana smallpox, seperti mana Black Death. Kalau smallpox boleh hilang daripada dunia ni, kenapa COVID tak boleh hilang? Ada juga yang cakap COVID ni sekarang ni dah bertukar, dah mutate kepada virus lain. Jadi daripada Dr. Fauci, Anthony Fauci, menurut dia kata dia mutate
tapi dia mutate kepada dia lebih cepat membiak. Tapi dia tidak, dia mutate bukannya dari segi rupa dia. Maknanya dia mutate menyebabkan dia lebih cepat membiak. Bukan dia mutate sampai dia tidak efektif kepada vaksin yang dibagi. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Harap-harap semua orang faham apa yang Dr. Ju cakap. Harap-harap semua orang ambil vaksin dan tidak payah dengar cakap-cakap kat belakang. Tak payah dengar video-video provokasi yang saja-saja dengki dan saja-saja nak supaya kita tak ambil vaksin, supaya kita semua dapat dulu COVID-19. Kalau boleh orang yang cakap tu dia kena dulu dan barulah dia tahu betapa teruknya. Sebab Dr. Ju punya ada yang teruk sangat kena. Dr. Ju punya orang terdekat ada yang teruk sangat kena. Dia cerita betapa teruknya, tak boleh nafas, tak boleh buang nafas. You cuba bayangkan, maknanya senang nak mati je lah. Buang aja oksigen dah macam nak mati dah. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lupa. Dr. Ju ada kelas masak with Dr. Ju. So you all boleh join kelas masak with Dr. Ju. Boleh join group kelas masak keto with Dr. Ju. You all boleh, nanti tim akan share link dia. You all boleh ramai-ramai join kelas masak keto with Dr. Ju. Untuk siapa-siapa yang ada diabetes, siapa-siapa ada autoimmune, siapa-siapa yang ada masalah obesity, boleh join kelas tu. So you all makan tanpa rasa bersalah. Makan gula tak naik, makan badan tak gemuk. Okay, bye.